bagi Allah dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya salam keselamatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon dianugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan. Pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan, dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan dalam kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan, seterus alam sekalian. Okey. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sejemput Yang Muhammad Datuk Nor Isanuddin bin Muhammad Harun Narasid. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Ya, sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Tinggi di atas soalan yang dikemukakan. Tuan Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sesungguhnya memandang serius kes-kes yang melibatkan eksploitasi kanak-kanak dalam aktiviti mengutip dana ataupun meminta sedekah. Justru itu, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menjalankan operasi bersepadu menyelamatkan kanak-kanak yang menjadi mangsa eksploitasi mengutip dana ataupun meminta sedekah di tempat awam dari semasa ke semasa di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Dalam hal ini, JKM bekerjasama dengan agensi penguasaan yang terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam Negeri bagi membentras masalah ini. Bagi tahun 2008 hingga 2012, seramai 232 orang kanak-kanak telah berjaya diselamatkan kerana mengutip dana ataupun meminta sedekah di seluruh negara di bawah Akta Kanak-Kanak. Kanak-kanak yang menjadi mangsa eksploitasi mengutip dana akan diselamatkan berdasarkan kepada Perangkaan 17/1/K Akta Kanak-Kanak 2001 dan ditempatkan di tempat yang selamat. Manakala mereka yang didapati mengeksploitasi kanak-kanak tersebut akan ditahan dan disiasat oleh pihak PDRM sebelum didakwah di bawah Seksyen 32 Akta yang sama. Mereka yang disabitkan dengan kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi ibu bapa pula atau penjaga kepada kanak-kanak yang diselamatkan, mereka perlu menyempurnakan bond dengan perintah mahkamah bagi kanak-kanak di bawah Perangkaan 30/1/E Akta Kanak-Kanak bagi memastikan mereka benar-benar melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya terhadap anak mereka. Di samping itu, Kementerian melalui JKM turut bekerjasama dengan Projek Lebuh Raya Utara Selatan Plus Berhad dalam usaha mencegah aktiviti eksploitasi terhadap kanak-kanak yang mengutip dana atau derma di Antian Rehat dan Rawat RNR di bawah syarikat tersebut. Dalam hal ini, pihak Plus telah bersetuju untuk membantu JKM menyelamatkan kanak-kanak tersebut dengan mengasingkan kanak-kanak berkenaan sementara menunggu ketibaan pelindung, iaitu Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat yang diwartakan. Sekian. Soalan tambahan. Yang Muhammad Kota Tinggi. Tuan Yang Pertua, melindungi kanak-kanak tidak seharusnya terbatas hanya mengukuhkan pengiktirafan terhadap hak dan kepentingan, malah ia juga perlu meliputi meningkatkan tahap perlindungan dan keselamatan mereka melalui penguatkuasaan dan sistem perundangan yang lebih tegak. Keperluan tersebut akan melengkapkan sistem sosial dan berupaya membentuk modal insan negara yang baik dan bertamadun. Seringkali permasalahan ini dirujuk pada JKM dan nampaknya tindakan rutin berulang ini
masih kita harap dapat memberikan kesan yang lebih ketara. Berdasarkan pengamatan gerak kerja pengemisan kanak-kanak ini, berkemungkinan besar ianya berstruktur berorganisasi. Dalam arti kata lain, ianya kegiatan terancang yang didalangi oleh sindiket-sindiket tertentu. Rela hati atau dipaksa, pada khidmat saya perbuatan ini memanipulasi kanak-kanak adalah satu unsur jenayah yang kena dilihat dari sudut yang serius. Melindungi kanak-kanak mengemis ini adalah suatu tanggungjawab. Soalan Yang Hormat. Menghukum sindiket dalang pula adalah melaksanakan tanggungjawab. Soalan sekejap. Anak ikan pula. Anak jiran anak kita. Tengok-tengokkan, itu tanggungjawab kita semua. Jangan biarkan berkeliaran berkelana, apatah lagi dimanipulasi, diperkuda. Kelak runtuh kepercayaan, masa depan binasa, akhirat nanti kita semua pasti akan ditanya. Yang betul soalan saya, adakah kerajaan bercadang mengklasifikasikan perbuatan sindiket pengemisan kanak-kanak ini sebagai jenayah awam, dan sekiranya ada, apakah perlu dipertingkatkan lagi hukuman? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Tinggi di atas soalan tambahan dan pantunnya itu. Memanglah kerajaan amat prihatin seperti saya sebut tadi, berkaitan dengan perkara di mana kanak-kanak kita disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Tidak kira siapa mereka, ibu bapa kah, sekolah kah, apatah lagi kalau dia melibatkan sindiket. Yang Berhormat, kalaulah Yang Berhormat mengetahui ada kanak-kanak yang disalahgunakan oleh sindiket-sindiket tertentu, adalah disarankan supaya laporan dibuat kepada pihak polis. Memang ada pun akta di bawah Akta Perdagangan Orang. Jika sekiranya didapati setelah siasatan dibuat, setelah laporan dibuat kepada pihak polis dan siasatan menunjukkan bahawa sindiket terlibat, maka mereka yang terlibat itu boleh diambil tindakan di bawah Akta Perdagangan Kanak-kanak, dan hukuman tersedia di bawah akta tersebut. Yang Hormat, terima kasih. Yang Hormat Taiping. Dengan penuh hormat dan takzim, terima kasih kepada Datuk Speaker. Datuk Speaker dan Timbalan Menteri, Ling Sing Lu, Shamaling Azam Shah adalah antara kanak-kanak yang hilang. Baru-baru ini, Channels News Asia telah menyiarkan satu siri laporan mengenai kanak-kanak The Missing Children in Malaysia. Dan telah pun dilaporkan lebih daripada 1,000 kanak-kanak hilang di tanah air kita sendiri saban tahun. Soalan saya, apakah langkah-langkah kerajaan untuk mencegah kehilangan anak-anak, khususnya untuk mengenani sindiket menculik kanak-kanak? Apakah tindakan dan pencegahan, plan pencegahan yang diambil ke atas sindiket sedemikian sekiranya ada, dan apakah langkah-langkah untuk mencegah kanak-kanak kita dari hilang? Dan soalan kedua saya adalah berkenaan dengan child labour. Di tanah air kita ini, oleh kerana kekusutan ekonomi, ramai kanak-kanak dikehendaki bekerja untuk membantu isi rumah dan lain-lain. Apakah langkah kementerian untuk mencegah child labour, khususnya mereka yang baru berumur setahun jagung, daripada bekerja dan dieksploit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Sekian, terima kasih. Datuk Yang Bertuah, soalan ini sudah tidak kena mengena dengan pengemis. Walaupun memanglah kita simpati dengan kes-kes Tak tahu jawab, cakap tak tahu jawab. yang hilang. Bukan tak tahu jawab, sebab tidak kena mengena dengan soalan yang pertama Yang Berhormat. Kita simpati, tapi ini tidak kena mengena dengan soalan tadi, pengemis. Ada kanak-kanak yang diculik kemudian dijadikan pengemis. Apakah rancangan kementerian untuk mengatasi masalah ini? Bila pengemis tadi sudah dimaklumkan, kalau sindiket, kalau Yang Berhormat atau siapa saja mengetahui, buat laporan kepada pihak polis. Maka tindakan akan dibuat setelah disiasat oleh pihak polis di bawah Akta Perdagangan Manusia. Jemput Yang Berhormat Tuan Sivarasa Anak Lelaki K. Rasia. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya adalah soalan nombor 2.
Ya, sila Yang Maha Menteri. Terima kasih Datuk M. Tua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, nisbah satu anggota polis kepada 250 orang penduduk tidak lagi dijadikan sebagai asas pengukuran utama mulai tahun 2010. Memandangkan nisbah yang dikeluarkan oleh Interpol tidak keseluruhannya digunapakai oleh semua negara. Ianya bersesuaian bagi sesuatu negara tertentu sahaja mungkin. Negara ini pihak Jabatan Perkhidmatan Awam melihat dan mengambil kira dari aspek kompleksiti berpandukan kepada 7 pengukuran ataupun skor yang telah disediakan, iaitu keluasan kawasan pentadbiran ibu pejabat polis, balai polis. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, jumlah keseluruhan laporan polis dalam masa 3 tahun. Yang keempat, jumlah kejadian jenayah indeks dan bukan indeks dalam masa 3 tahun. Yang kelima, kes-kes narkotik dalam masa 3 tahun. Yang keenam, kes-kes kemalangan jalan raya dalam masa 3 tahun. Dan yang ketujuh, kawasan komersial, perniagaan dan instituti pengajian tinggi awam IPTA, institut pengajian tinggi swasta IPTS serta pembangunan dalam masa 10 ke 20 tahun. Untuk makluman yang dihormat, terdapat 4 buah balai polis di Parlimen Subang, iaitu Balai Polis Kampung Baru, Subang, iaitu dia terletak di bawah IPD Petaling Jaya. Balai Polis Sungai Buloh juga terletak di bawah IPD Sungai Buloh. Balai Polis Pelong terletak di bawah IPD Sungai Buloh. Dan Balai Polis Kota Damansara di IPD Petaling Jaya dengan kekuatan seramai 440 pegawai polis. Pada tahun 2007, Polis Diraja Malaysia telah meluluskan sebanyak 110 buah balai polis untuk dinaik taraf daripada 693 buah balai polis secara peringkat-peringkat termasuk balai polis dalam kawasan Parlimen Subang. Seperti Balai Polis Kampung Baru Subang telah dinaik ke tahap kategori A dan Balai Polis Kota Damansara juga dinaik tahap ke kategori A daripada kategori B. Pihak JPA, Kementerian Dalam Negeri dan PDRM akan membuat semakan struktur melaksanakan pengukuhan ke atas semua balai polis dalam PDRM dari masa ke semasa mengikut keutamaan dan keperluan penguasaan semasa. Sekian, terima kasih. Yang Amat Subang. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih pada Timbalan Menteri atas jawapan dan maklumat yang telah diberikan tadi. Saya tidak mahu macam masuk dalam satu debat tentang relevan atau kegunaan nisbah yang satu anggota polis kepada 250 yang disyorkan oleh Interpol yang Timbalan Menteri kata tidak digunakan lagi sebagai satu KPI yang nombor satu ya. Tapi apa yang saya ingin sebut di sini, tadi Timbalan Menteri kata untuk kawasan Subang ada 440 anggota polis. Tapi jumlah penduduk secara keseluruhan lebih daripada 500,000 orang. Jadi nisbah dia sudah sampai ke hampir 1,500 mungkin 2,000. Satu anggota polis menjaga 1,500. Ini dah masalah dia. Bila saya tanya pada OCS Balai di Kota Damansara sebagai contoh, dia ada hanya 66 anggota. Jaga kawasan 150,000. Jadi bila saya lihat secara keseluruhan atas PDRM, kita melihat anggota yang terlibat dalam pengurusan 40.7%. Yang terlibat saja dalam keselamatan dalam negeri, internal security dengan izin, 17.2% dengan izin. Pasukan gerakan am 13.7%. Tapi bila kita melihat pada Jabatan Siasatan Jenayah hanya 9%. So maksud saya, soalan saya Tuan Speaker ialah PDRM yang bertanggungjawab untuk pengurusan PDRM dan termasuk Kementerian Dalam Negeri mesti
ambil berat dengan hakikat ini. Kita mesti redeploy dengan izin. Dan hampir 50% tidak terlibat dalam essential policing dengan izin, iaitu terlibat dalam active policing untuk mencegah crime. Ya, So soalan saya adalah, apakah langkah-langkah, ya, dan ini mesti ditangani, apakah langkah-langkah spesifik yang mungkin dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pastikan lebih anggota PDRM redeploy dengan izin daripada pengurusan, daripada unit-unit keselamatan dalam negeri, daripada unit pasukan gerakan am kepada Jabatan Siasatan Jenayah dan unit lain untuk mencegah jenayah secara terus. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya pada minggu yang kedua saya menduduki sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya telah meminta pihak polis membuat 2 kajian yang terperinci, Yang Berhormat. Satu daripadanya ialah untuk mengkaji semula score point yang dibuat oleh pihak JPA ini, yang mungkin saya sendiri menilai daripada sudut pentadbiran polis, daripada sudut keupayaan polis dan kemampuan balai raya yang menjaga sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi, jumlahnya sebagai itu rupa untuk menjaga kawasan begitu besar dan luas dan populationnya begitu banyak. Jadi saya telah meminta pihak polis dan pengarah Ketua Jenayah PDRM untuk membuat kajian dan membuat laporan kepada saya. Dan kajian ini nanti insya-Allah kalau siap akan kita sarankan kepada kerajaan untuk mengambil tindakan. Itu saranan yang pertama. Saranan yang kedua, saya juga melihat daripada sudut ratio. Walaupun kerajaan sebagai hakikatnya tidak menggunakan ratio ini sebagai garis panduan hakiki, lagipun kita telah banyak berhubung dengan pihak Interpol, bertanya dengan pihak Interpol untuk pengesahan sama ada 1 ke 250 ini adalah satu garis panduan yang dikeluar pihak Interpol, tapi hingga sekarang ini Yang Berhormat, saya rasa sedih Interpol tak ada pun beri jawapan untuk mengesahkan inilah garis panduan ataupun yardstick diguna pakai oleh Interpol. Jadi dalam keadaan demikian saya melihat polis ini dalam 3 sudut. Satu, grup polis yang non-crime prevention, umpamanya PGA, Marine, FRU, Special Branch dan Ewing. Ini non-crime prevention. Dan satu sudutnya ialah the crime prevention. The crime prevention group terletak ada yang pakai uniform dan ada special crime branch. Dan itu juga dibagi 2. Saya lihat. Saya dah brief ketua polis negara dan juga kepada pengarah CID berhubung kali ini, dan saya juga minta laporan khusus untuk menilai kebolehan kerana saya kaitkan kebolehan seseorang menyelidik, iaitu investigating officers, kebolehan dia dengan apa yang berlaku di dalam cara mereka dan perasaan mereka, subconsciousness mereka dalam menjalankan tugas mereka. Akhirnya mengeluarkan IP ataupun investigation paper yang berhigh quality yang membolehkan mereka menangkap pihak yang ditangkap dan boleh menuduhkan orang di suspek dalam mahkamah dan mendapat conviction selepas itu. Jadi dalam keadaan demikian, 2 kertas kerja setelah saya minta, dan Yang Berhormat terpaksa bersama saya menunggu sampai kertas kerja ni siap. Dan lepas itu nanti kita kena bawa kepada kerajaan untuk mengisi apa yang perlu diisi. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Titiwangsa. Yang Berhormat Menteri, saya nak tahu sejauh mana pelaburan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan tentang meletakkan CCTV dalam tempat-tempat strategik di bandaraya
di seluruh negara, yang mana CCTV ini dapat mengurangkan kadar jenayah ataupun menyelesaikan kes-kes jenayah yang dalam penyiasatan pihak polis. Adakah kajian telah dilakukan oleh kementerian keberkesanan CCTV ini dan juga dalam proses menyelesaikan kes jenayah yang telah disiasat? Terima kasih, Yang Hormat. Saya menjawab ini dengan membawa Yang Berhormat ke New York. Jauh, Hormat. Jauh tu Yang Hormat. Jauh. Pada era sebelum 9/11, pada era sebelum 9/11 Yang Berhormat, di seluruh bandar metropolitan tidak dipasang sangat banyak CCTV. Dan selepas Rudy Giuliani mengambil alih sebagai mayor dan selepas 9/11, tiap-tiap sudut tempat, lorong dan sebagainya dipasang dengan CCTV. Kalau nak baca di Emperor of the City, Yang Hormat, dipasang dengan CCTV. Dan akhirnya saya berpengalaman pergi ke New York sebelum era ini dan selepas era ini. Dimaklumkan oleh pihak ambassador kita di sana, Malaysia representative di New York, mengatakan New York sekarang is no longer the New York of the early 1990s. Semua tempat boleh kita pergi kerana keberkesanan CCTV ini punya program di New York. Jadi Yang Berhormat, Malaysia juga telah mengkaji, bukan di New York saja Yang Hormat, banyak tempat, bahawa keberkesanan menggunakan CCTV ini. Tetapi sekarang ialah CCTV dah dipasang, apa yang tinggal the response time kita, police response time kepada call of distress daripada pihak-pihak awam. Jadi banyak polis distrik, khususnya macam di Johor umpamanya, telah membuat linkage kepada bahkan taksi, 1,400 taksi telah dihubung terus dengan pusat operation room Johor. Dan begitulah ini akan diperluaskan ke semua pihak, ketua-ketua masyarakat, tidak kira apa bangsa agama, tidak kira apa politik, asalkan boleh memberi maklumat kepada polis. Dan yang tinggalnya ialah response time polis. Itulah kenapa polis mesti lengkapkan dengan alat-alat macam kereta, motor dan sebagainya. Ini juga telah dalam proses perlengkapan oleh pihak kerajaan. Jadi Yang Berhormat, jangan bimbang kalau semua program ini terlaksana nanti, kita akan melihat kesan positif macam mana kita lihat di New York City itu sendiri. Terima kasih. Jemput Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Terima kasih Datuk Yang di-Pertuan. Soalan saya, soalan nombor 3. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua untuk menjawab soalan ni. Sejauh manakah peningkatan dari segi aktiviti-aktiviti belia apabila kita lihat program Hari Belia Negara yang telah bermula daripada tahun 2010 dengan jumlah penyertaan 500,000 orang, hari ini ataupun tahun ini telah meningkat lebih daripada 1 juta belia. Ini cukup jelas dari segi kejayaan ataupun peningkatan program-program belia. Tetapi walau bagaimanapun, Kementerian Belia dan Sukan telah mengatur pelbagai program untuk memastikan kita berjaya dari skop ini, di mana kementerian sentiasa memainkan peranan dan dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan belia yang menjurus ke arah kesedaran, pemupukan, pembinaan, kemahiran dan pengetahuan bagi menyediakan golongan belia yang berdaya saing serta mempunyai jati diri yang mantap. Program-program yang dilaksanakan ini juga merangkumi aspek kepimpinan, keusahawan, kemahiran, kesukarelaan dan kecergasan. Program-program pengiktirafan sebagai program remaja perdana dan anugerah Perdana Belia Negara yang dilaksanakan setiap tahun ternyata telah membentuk persaingan positif di kalangan belia dengan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat serta menaikkan imej negara di prasada antarabangsa. Manakala program Jati Diri Kesukarelaan Nasional ataupun PJKN dan program 3K Belia Bestari
pula telah memberi impak terhadap peningkatan ciri-ciri kepimpinan, keusahawan, kesukarelaan dan kerohanian yang menjadi teras kepada pembentukan jati diri unggul di kalangan belia. Begitu juga dengan program MyCorps yang memberi fokus kepada program latihan kepimpinan dan kemahiran sukarelawan belia yang bertujuan untuk mewujudkan pimpinan sukarelawan yang berkaliber dengan menumpukkan kepada hikmat komuniti dan misi kemanusiaan. Gerak kerja MyCorps turut melibatkan tugas kesukarelaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Terima kasih. Yang Amat Jerantut. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Statistik negara menunjukkan negara mempunyai 13 juta orang belia. 3.4 juta daripadanya berada dalam daerah luar bandar. 4.5 juta pula berada dalam lingkungan umur 15 ke 25 tahun atau 25% daripada jumlah belia berada dalam kategori masalah dan terpinggir. Ramai belia dalam kategori ini berhadapan dengan pelbagai masalah seperti terlibat dengan aktiviti jenayah, seks bebas, tidak tamat sekolah, kemiskinan bandar dan luar bandar serta beban kos sara hidup yang tinggi yang menjerumus mereka kepada masalah hutang yang tinggi hingga menyebabkan muflis. Dianggarkan seramai 120,000 belia dijangka menjadi muflis menjelang 2020. Manakala menurut laporan kaji selidik tenaga buruh 2007-2012 oleh Jabatan Perangkaan, pengangguran belia berada dalam trend yang meningkat, iaitu dari 10.9% ke 11.3% antara 2008 dan 2011. Impaknya amat buruk sekali kepada negara. Soalan saya, apakah plan strategik kerajaan untuk mengatasi masalah sosial dan kadar pengangguran di kalangan belia yang dilihat pada tahap yang membimbangkan, serta apakah langkah-langkah kerajaan untuk memperkasakan pejabat-pejabat belia daerah sekaligus akan dapat memberikan nafas baru kepada persatuan ataupun pertubuhan belia yang kelihatan lesu ketika ini. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat. Fakta-fakta yang telah diujar oleh Yang Berhormat telah membuktikan bahawa satu kajian secara mendalam harus dibuat untuk memastikan belia-belia hari ini tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Kita lihat satu fakta ataupun suasana di mana golongan belia akan menentukan masa depan negara ini menjelang tahun 2020. Dan ala tuju negara ini akan ditentukan oleh golongan belia. Kita lihat keadaan hari ini di mana penglibatan belia dalam gejala-gejala sosial dan aktiviti-aktiviti lain. Semuanya akan punca ke kedudukan ekonomi belia. Apabila mereka kedudukan ekonomi belia terjejas, maka masa depan mereka tidak akan terjamin di negara ini. Maka sebab itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengaturkan program-program transformasi, bukan reformasi. Program-program transformasi supaya golongan belia ini tidak tercicir daripada arus pembangunan. Hari ini kita lihat suasana di negara kita, ada dua jenis golongan belia. Yang pertama berpendidikan tinggi, mereka akan berjaya dari segi kedudukan ekonomi mereka. Tetapi golongan yang kurang berpendidikan, khususnya daripada luar bandar, sebelum ni mereka boleh berjaya kerana ada kerja-kerja di peringkat bawahan. Boleh juga kerja di sektor perladangan, boleh kerja di sektor servis industri dengan izin dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan kedatangan pekerja-pekerja asing berjuta-juta ke Malaysia, maka golongan belia yang tidak berpendidikan akan tercicir dan tiada pilihan lain daripada melibatkan diri dalam gejala-gejala sosial. Maka kerajaan prihatin telah mengaturkan pelbagai program transformasi untuk memastikan golongan belia ini tidak tercicir. Yang penting kerajaan harus dan akan memastikan memperkasakan ekonomi golongan belia menjelang tahun 2020 apabila negara kita menjadi negara bertaraf antarabangsa ataupun negara maju. Sekian, terima kasih. Yang Amat Temerloh. Terima kasih Tuan di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya melihat dalam isu ini perkara pokok ialah
apakah sebenarnya hala tuju belia dalam negara kita. Kalau dilihat kepada Kementerian Belia dan Sukan, pada hari ini saya melihat penganalisa secara sinikalnya menyebut bahawa kementerian ini banyak lebih menumpukan kepada aspek sukan. Sehingga ada menyebut bahawa ini adalah Kementerian Bola Sepak, bukan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi saya melihat apakah sebenarnya hala tuju belia. Sebab kalau kita lihat kepentingannya, sebagaimana disebut oleh para hukama, in aradta an tashrifal mustaqbalil ummah fataraqqabu ila harakati syababiha. Kalau kamu nak tengok kemuliaan kepada satu bangsa yang akan datang, kamu kena tengok kepada aktiviti belia pada hari ini. Jadi saya sebelum mengemukakan soalan ini, saya membawa satu kajian yang telah dibuat oleh bekas rektor UIA, iaitu Datuk Seri Profesor Syed Arabi Aidit, di mana dia menyebut bahawa lebih kurang 6,000 pertubuhan belia yang telah berdaftar di Malaysia dan lebih kurang 2,445 sahaja yang aktif dan 1,532 daripadanya telah dibatalkan. Dan satu lagi kajian daripada Institut Penyelidikan Belia Malaysia mendapati 65% daripada program yang dianjurkan oleh Persatuan Belia ini tidak menarik. Jadi persoalan saya, Tuan Yang Pertua, apakah kementerian sebenarnya telah melakukan satu kajian yang mendalam dan juga terperinci mengenai kecenderungan generasi Y dan juga generasi Z yang ada pada hari ini, dan jika ada, bagaimanakah sebenarnya hasil kajian itu? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya tidak pasti Ahli Yang Berhormat melihat Kementerian Belia dan Sukan daripada sudut mana. Terpulanglah, dari sudut mana kita lihat, itulah yang kita akan nampak. Kementerian Belia dan Sukan bukan sebuah kementerian hanya untuk sukan sahaja. Pembangunan modal insan yang berkualiti ataupun pembangunan belia juga turut diutamakan. Sehingga hari ini kita lihat yang kedua, apa yang disarankan oleh yang berhormat, katakan program-program belia tidak berjaya ataupun tidak terima sokongan daripada golongan belia, sama sekali dari segi fakta dan tidak benar. Saya anggap itu sebagai fitnah lah. Ini bulan puasa, bulan yang mulia, fitnah lebih teruk daripada membunuh orang. Ini bukan fitnah, saya menyebut hasil kajian. Jadi hasil kajian itu dirujuk. Yang berhormat kata hasil kajian, saya anggap itu sebagai fitnah sebab saya lihat daripada tahun 2010 dengan 500,000 penyertaan belia untuk Hari Belia Negara, sehingga telah ditransformasikan menjadi Carnival Festival Belia Negara yang disertakan oleh lebih kurang 1,3 juta orang. Maka kenyataan yang berhormat tak terima sambutan sama sekali tidak benar. Saya anggap sebagai satu fitnah lah. Yang kedua kita lihat, yang kedua kita lihat dari segi melahirkan modal insan yang berkualiti yang boleh menuju negara ini pada masa akan datang, jelas bukti sehingga hari ini seramai 50,190 orang telah menyertai program latihan IKBN dan menjadi belia yang berkualiti untuk negara. Dari segi persatuan-persatuan belia, 6,000 belia, saya sama sekali setuju dengan Yang Berhormat. Ada yang saya setuju, ada yang saya tidak boleh setuju. Yang setuju tu 6,000 persatuan belia, ada juga persatuan-persatuan hanya ditubuhkan semata-matanya untuk menerima peruntukan sahaja. Dan ada yang pertubuhan ditubuh hanya untuk menjalankan reformasi di jalan raya. Ini tujuan. Kita sama-sama ada peranan. Jangan tubuhkan persatuan belia semata-matanya nak adakan transformasi jalan dan sebagainya. Kita sama-sama ada tanggungjawab untuk memastikan. Seperti mana yang beberapa sebut tadi, sekiranya kita jangan malukan pengundi. Pengundi melihat daripada kaca Timbalan TV, Menteri jangan menaburkan fitnah. Itu kenyataan yang tidak berdasarkan apa jangan menaburkan fitnah. Jangan menaburkan fitnah. Yang bagikan satu saksi yang mengatakan apa-apa reformasi jalan raya. Tak boleh. Yang Muhammad pun tak boleh bangun macam ni. Tak boleh. Dia melanggar peraturan ya. Yang berhormat ini hal belia. Yang Berhormat Menteri jawab kelas lah. Jangan jawab no kelas. Yang berhormat ini isu belia. Yang berhormat dah melepasi tahap belia dah lama dah. Tuan Yang Dipertua, yang penting hari ini sebuah kerajaan perhatian harus memastikan memperkasakan ekonomi belia. Itu punca. Itulah punca segala-galanya. Hari ini kita lihat sukan bukan macam dulu. Ada kos
untuk menjadi seorang atlet. Maka yang penting, yang soalan pokok hari ini, kerajaan harus memastikan memperkasakan ekonomi belia. Dan Kementerian Belia dan Sukan bukan saja menumpukan sukan sahaja seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat. Kementerian Belia dan Sukan mengaturkan pelbagai program supaya memastikan belia hari ini tidak tercicir daripada arus pembangunan negara menjelang tahun 2020. Yang kedua, dari segi pertubuhan-pertubuhan belia, saya setuju Yang Berhormat, ada juga pertubuhan-pertubuhan belia yang ditubuhkan untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan individu. Hari ini apabila Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan mengambil alih punca pimpinan Kementerian Belia, telah mengarahkan kepada pegawai-pegawai kanan kementerian supaya mengenal pasti pertubuhan-pertubuhan yang tidak berfungsi ataupun tidak berfungsi mengikut keperluan dan kehendak belia. Dan ini akan adakan secara teratur dalam masa yang terdekat supaya kita menamatkan ataupun mengambil tindakan terhadap persatuan-persatuan belia. Dan yang kedua, hari ini ada juga persatuan-persatuan ditubuhkan untuk semata-matanya kepentingan ahli keluarga. Ada juga satu keluarga menubuh 3 atau 4 pertubuhan belia. Sekarang kita dalam proses mengenal pasti belia persatuan-persatuan ini mengambil tindakan dan meneruskan matlamat kita dengan persatuan-persatuan belia yang aktif, dan saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat Kementerian Belia dan Sukan akan memastikan kejayaan belia setaraf dengan belia-belia di seluruh antarabangsa. Sekian, terima kasih. Jemput Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Dio. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Puchong di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Lebuh Raya Damansara Puchong ataupun lebih dikenali sebagai LDP telah mencatatkan peningkatan aliran trafik yang tinggi, iaitu purata 450,000 kenderaan sehari berbanding 180,000 kenderaan sehari pada tahun ianya dibuka, iaitu pada 1999. Jumlah komposisi aliran trafik harian untuk laluan bertol dan juga laluan tidak bertol di LDP sebenarnya jauh lebih tinggi, iaitu hampir mencecah 1 juta kenderaan sehari, iaitu melibatkan kawasan berkepadatan tinggi seperti di Petaling Jaya dan Bandar Sunway. Kementerian Kejaraya telah menjalankan kajian dan mendapati punca kesesakan di LDP ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, pembangunan yang terlalu pesat di sepanjang koridor Lebuh Raya, khususnya di kawasan Puchong dan Bandar Sunway. Yang kedua, kekurangan rangkaian jalan utama arah utara selatan, kawasan Lembah Kelang, di mana ia telah memberi kesan terhadap peningkatan aliran trafik di LDP. Ketiga, masalah traffic waving dengan izin akibat terlalu banyak simpang keluar masuk di sepanjang laluan LDP. Keempat, kesesakan di Lebuh Raya Persekutuan 2. Kelima, tumpuan trafik yang tinggi di LDP secara serentak pada waktu puncak. Dan keenam, ketiadaan sistem pengangkutan awam alternatif yang efisien di kawasan Puchong. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan dengan kerjasama syarikat konsesi berkenaan, iaitu LITRAK, telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengurangkan masalah kesesakan yang dihadapi oleh pengguna. Antaranya ialah menerusi pelaksanaan sistem kontraflow dengan izin pada waktu puncak yang diperkenalkan sejak bulan Mac 2010. Kaedah ini telah membantu untuk mengurangkan masalah kesesakan di LDP, khususnya dari Plaza Tol Petaling Jaya Selatan sehingga ke pusat Bandar Puchong. Di samping itu, syarikat konsesi juga telah membelanjakan hampir 900 juta setakat ini untuk menaik taraf Lebuh Raya tersebut, iaitu melibatkan persimpangan bertingkat Puchong Intan ke persimpangan bertingkat Kampung Baharu Puchong, persimpangan TTDI dan persimpangan Surian dengan izin. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, masalah kesesakan di kawasan Puchong dan LDP ini memerlukan tindakan penyelesaian yang komprehensif dan bersepadu, melibatkan pelbagai pihak termasuklah juga Kerajaan Negeri Selangor. Di samping itu, Kerajaan Pusat telah menjalankan kajian menerusi inisiatif Greater Kuala Lumpur Klang Valley dengan izin di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA.
Hasil kajian tersebut antara lain telah mencadangkan aspek pengangkutan awam dipertingkatkan di kawasan tersebut, di mana ia kini sedang giat dilaksanakan menerusi projek sambungan sistem transit aliran ringan ataupun LRT melibatkan jajaran rel yang melalui kawasan Puchong. Berdasarkan perancangan oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD, projek sambungan LRT itu dijangka akan siap pada tahun 2015. Projek ini dijangka akan memberi alternatif dan keselesaan kepada pengguna, khususnya di Puchong pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Yang Amat Puchong. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Timbalan Menteri jawab soalan itu dengan memberi anggaran trafik tahun 99 sehingga sekarang. Kita lihat perbezaan. Itu satu perkara yang cukup jelas kepada semua yang duduk di kawasan Puchong. Tahun 1959, 100 over 1,000. Sekarang mencecak lebih kurang 500,000. Dan kita sedar bahawa dalam masa yang akan datang, jumlah ini akan berganda pula. It is going to go up, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Persoalan yang saya bangkitkan, isu ini adalah isu yang memang mendadak. Orang yang pergi, masuk, keluar Puchong hari-hari. Stuck in jams for 2-3 hours. Datuk Speaker, I think Datuk Speaker also knows. 2-3 hours just to go in and come out. Kerana ada hanya satu jalan masuk, jalan keluar. LDP. The main one. Persoalan yang saya bangkitkan kepada Timbalan Menteri, dan saya minta bantuan daripada Timbalan Menteri. Adakah kerajaan sanggup untuk mendapat pakar bebas, independent? The question is very, very clear. Ya, untuk kita bersama-sama cari jalan bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini. Ya, kalau ikut kepada jawapan yang diberikan kepada oleh Timbalan Menteri tadi, and I understand because this is something which is obvious. Ya, masalah ini tidak akan diselesaikan. Masalah ini akan menjadi lagi teruk. Jadi kita sebagai kerajaan bila kita bagi konsesi pada masa dulu, tidakkah dalam perjanjian tersebut itu kita menentukan bahawa syarikat konsesi harus mengambil tanggungjawab untuk isu-isu sebegini? Isu-isu trafik misalnya. Takkan kita nak bagi konsesi tol di mana mereka dibenarkan untuk mengutip tol? Banyak wang mereka kutip. Kita bayar tol. Tapi apa yang kita ada? Trafik. Tunggulah. Soalan saya. Tunggulah. Apa ni? Nak tanya soalan. Ya. Boleh masuk soalan ya, Ahmad. Ya, boleh saya tanya soalan? Ada siapa nak kacau? Apa? Soalan yang cukup jelas. And this is for all of us. Ya. Saya minta bantuan daripada kerajaan. Kita telah menandatangani perjanjian. Adakah perjanjian tersebut mengenakan sebarang tanggungjawab kepada konsesi untuk memastikan bahawa isu-isu trafik ini diselesaikan oleh syarikat konsesi? Adakah perjanjian tersebut itu ada peruntukan supaya syarikat konsesi yang mengutip wang daripada rakyat kawasan Puchong dipertanggungjawabkan untuk mendapat pakar bebas untuk selesaikan masalah ini? Dan sekiranya tidak, bagaimana kerajaan akan mengambil tindakan untuk kita bersama-sama dapat menyelesaikan masalah ini? Kerana kita semua tahu masalah ini, Timbalan Menteri, tidak akan, it will not go away, it is going to get worse. Ya. Sila beri satu jawapan kepada saya, Timbalan Menteri. Ya. Apa ini semua? Kacau. Lenggong. Apa nak kacau? Sila. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Puchong yang telah membangkitkan soalan tambahan. Dalam rekod kami, Yang Berhormat Puchong telah membangkitkan persoalan ini lebih 10 kali. Ya. Dan sudah tentu Yang Berhormat Puchong sangat orang kata sangat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi, dan saya juga difahamkan Yang Berhormat Puchong telah mendapat taklimat bukan saja daripada pihak LLM tetapi juga pihak syarikat konsesi beberapa kali, dan mereka juga telah menerangkan permasalahan yang telah saya sebutkan tadi kepada Yang Berhormat, ya, untuk Yang Berhormat fahami dan seterusnya menjelaskan kepada rakyat. Dan untuk menjawab kepada persoalan ini, sebenarnya syarikat konsesi Yang Berhormat, ya, sebelum saya melihat kepada
peranan syarikat konsesi ingin saya juga berkongsi di sini, Datuk Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Puchong serta rakan-rakan yang berhormat yang lain. Kita harus sebenarnya menerima hakikat inilah ya, harga yang terpaksa kita bayar untuk pembangunan berterusan. Seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kerja Raya semasa sesi penggulungan ya, perbahasan titah yang di-Pertuan Agong baru-baru ini, beliau telah menyatakan bahawa ya, dalam keadaan ini Puchong telah mencapai satu keadaan yang maksimum ya. Dan kalau dibesarkan jalan, kita akan terpaksa mengambil alih tanah ya, ataupun kedai dan sebagainya. Itu akan melibatkan kos yang berlainan, Yang Berhormat ya. Dan menyentuh mengenai syarikat konsesi. Sebenarnya syarikat konsesi memang telah melaksanakan pelbagai inisiatif selain daripada yang saya sebutkan tadi, membelanjakan hampir 900 juta ya untuk menaik taraf lebuh raya. Mereka juga telah menjalankan usaha-usaha sampingan seperti menambah bilangan pondok kutipan tol di lorong-lorong tunai secara berlapis. Selain daripada itu, mereka juga membina plaza tol tambahan secara staggered, menambah lorong kutipan tol elektronik Touch and Go dan Smart Tag, serta melaksanakan promosi bagi menggalakkan penggunaan lebuh raya, membuat pembayaran tol secara elektronik menggunakan Touch and Go dan juga Smart Tag supaya dapat mengelakkan kesesakan. Ya, itu antara tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh pihak konsesi. Dan selain daripada itu, Yang Berhormat, ya, kerajaan juga telah membina persimpangan bertingkat Kinrara Utara di lebuh raya Shah Alam atau lebih dikenali sebagai Kesas, dan ianya telah dibuka kepada lalu lintas sejak November 2010 sebagai sebahagian usaha kita untuk mengurangkan kesesakan di Puchong. Ya, dan laluan ini juga merupakan laluan alternatif ya, kepada pengguna daripada Puchong ke Subang Jaya serta Jalan Kelang Lama dan sebaliknya. Selain daripada itu, kerajaan juga merancang kepada pelaksanaan projek lebuh raya Kinrara Damansara atau lebih dikenali sebagai KIDEX dan lebuh raya Serdang Kinrara Putrajaya ataupun SKIP. Dengan itu, pembinaan lebuh raya ini dijangka akan mampu mengurangkan kesesakan. Itu antara perkara-perkara yang dilaksanakan, Yang Berhormat ya. Dan pakar tersebut kalau yang merujuk kepada soalan mengenai pakar bebas, kerajaan tidak bercadang untuk melantik pakar bebas pada saat ini, Yang Berhormat. Sekiranya pakar bebas itu hanya untuk ya, mengkaji mengenai langkah-langkah ya, kerana kita ketahui, seperti yang saya jawab semasa soalan awal tadi, antara langkah-langkah kita sebenarnya yang kita boleh berikan tumpuan adalah dengan memperbaiki ya, tahap perkhidmatan pengangkutan awam melalui bidang keberhasilan utama yang saya sebutkan tadi ya, dan juga program transformasi kerajaan, khususnya melalui projek sambungan sistem transit aliran ringan LRT kelibat jajaran rel daripada Seri Petaling ke Kelana Jaya melalui Bandar Puchong. Dan berdasarkan seperti yang saya maklumkan tadi, perancangan oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD, projek ini akan dijangka siap pada 2015. Dan ini adalah antara langkah-langkah selain daripada yang saya sebutkan lebih awal tadi, yang berhormat ya. Kerana kita tidak mahu dilihat ya, kerajaan ini menggunakan dana rakyat untuk sesuatu yang sudah kita ketahui. Ya, kita faham masalah yang berlaku di Kepong, di Puchong, dan yang berhormat pada saya penyelesaian ya, ini adalah melibatkan semua pihak, termasuk juga ya kerajaan negeri seperti yang saya nyatakan awal tadi, dan juga yang berhormat selaku ahli parlimen. Ya, sekiranya apa yang telah saya nyatakan tadi, iaitu antara langkah-langkah ini tidak menjawab kepada persoalan yang sering dibangkit oleh Yang Berhormat, mungkin Yang Berhormat mempunyai ya, cadangan-cadangan yang boleh diketengahkan kepada Kementerian Kerja Raya untuk kita perinci dan seterusnya laksana sekiranya ianya mampu untuk membantu dalam mengurangkan kesesakan lalu lintas ini. Cadangan saya bawa pakar lah yang saya sebut tadi. Kalau boleh kita bincang kemudian. Dan seperti yang kita ketahui Yang Berhormat, yang saya nyatakan lebih awal tadi, perkara ini telah dibangkitkan dan telah dinyatakan secara terperinci semasa
taklimat yang bukan sekali ya yang dilakukan untuk yang berhormat, tetapi beberapa kali. Ya, kita dah menyatakan antara langkah-langkah yang boleh menyelesaikan permasalahan itu, dan ianya telah juga dinyatakan beberapa kali yang berhormat ya. Oleh itu saja Datuk Yang di-Pertua, terima kasih.